Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 24, baris yang kelima daripada bawah. Surat 24, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Iradah, suruh, redha dan ilmu, tu tajuk dia. Iradah, suruh, redha dan ilmu. Iradah Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh, suruhan Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan suruhan Allah. Suruhan Allah, sembahyang suruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Redha, redha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Redha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah redha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan ilmu, mengetahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tajuk besar dia. Kehendak Allah, suruh oleh Allah, macam sembahyang, redha oleh Allah, dan tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita duk bicara sekarang adalah sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menghendaki, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara yang berlaku, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala selaras, seiring sebagaimana perkara yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Tuhan kehendak, Tuhan tahu. Jadi apa yang Tuhan iradahkan ada perkara yang Tuhan tahu. Kemudian kehendak Allah ni baik, kehendak Allah, jahat pun kehendak Allah. Kemudian pergi kepada suruh. Allah suruh kepada perkara-perkara yang baik, tetapi Allah tidak suruh akan perkara-perkara yang jahat. Tapi iradah Allah, kehendak Allah kepada perkara baik dan juga kepada perkara jahat. Adapun suruhan Allah hanya kepada perkara yang baik. Perkara yang jahat Allah tidak suruh. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara fahsya. Allah suruh perkara baik sahaja. Tetapi iradah Allah menghendaki yang baik dan menghendaki yang jahat, yang buruk. Kemudian redha, Allah redha hanya kepada perkara yang baik. Perkara jahat Allah tidak redha. Ni tajuk mula-mula ni. Tajuk ni. Tapi hak tajuk pembicaraan iradah, suruh, redha dan ilmu ni, kalau kita faham dah pembicaraan sifat iradah yang terdahulu, ni bukan satu ilmu yang baru pula. Bukan.
Tapi kalau siapa sini pula kita jadi timbul muskil, maknanya kita tak berapa kemah lagi pembicaraan iradah yang terdahulu. Sebab tajuk iradah, suruh, redha dan ilmu ni tajuk terakhirlah dalam pembicaraan sifat iradah. Ada tajuk terakhir dalam pembicaraan sifat iradah dalam kitab Fatih Faridah, pembicaraan sifat iradah yang paling panjang sekali. Jadi kita ni di penghujung dah. Tapi kalau pergi pada tajuk iradah, suruh, redha dan ilmu ni, kita jadi macam ni macam tak faham pula. Tu maknanya hak terdahulu pun kita tak berapa molek mana faham kita tu. Ada ni. Jadi tajuknya iradah Allah, suruh Allah, redha Allah dan ilmu Allah. Suruh, redha dan ilmu, 3. Lain daripada iradah. Lain daripada iradah. Suruh, redha, ilmu lain daripada iradah. Lain dengan mana apa? Dia tidak semestinya berlaziman. Lain daripada iradah ni dengan bahawa tidak semestinya berlaziman antara suruh, redha dan ilmu dengan iradah. Tidak semestinya berlaziman. Lain-lain antara suruh, redha dan ilmu daripada iradah ni di sisi ahli sunnah wal jamaah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah. Di sisi Mu'tazilah sama. Kemudian kenapa di sisi ahli sunnah lain, di sisi Mu'tazilahnya sama? Ni lepas dah kita bicara ni, terdahulu. Lepas dah. Cuma biasanya biasalah ni suruh, redha, ilmu ni lain daripada iradah. Tapi biasanya kalau kalau bukan hak baca kitab lah, kalau bukan hak baca kitab, biasanya regu dua, biasanya nak mudah sikit. Iradah, ilmu sama. Pandai ni. Kemudian suruh, redha sama. Kemudian antara suruh, redha dan iradah lain-lain dengan bahawa tidak berlaziman. Ada suruh, redha dengan iradah ni sama, ada. Tapi makna di sini lain ni dengan bahawa tidak berlaziman. Dengan bahawa terkadang Allah kehendak tapi Allah tidak suruh, Allah tidak redha. Terkadang Allah suruh, Allah redha tapi Allah tidak kehendak. Itu makna lain. Terkadang Allah iradahkan tapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Allah suruh, Allah redha tapi Allah tidak iradahkan. Terkadang Allah iradahkan tu Allah suruh dan redha. Terkadang apa yang Allah Ta'ala suruh dan redha Allah Ta'ala kehendak. Dia bunyi ayat tu mula-mula nampak tak apa nampak lah. Tapi apabila lagi kepada huraian di hadapan, takkan lari daripada pembicaraan sifat iradah terdahulu. Ni sebut cara kasar dulu. Kata iradah Allah, terkadang Allah tidak suruh, Allah tidak redha. Kita pun pelik dah, Tuhan kehendak, kemudian Tuhan tidak suruh pula, Tuhan tidak redha pula barang yang Allah kehendak. Jadi kok mana pula gitu? Tak ada. Sekarang Allah iradah dak orang yang kafir. Kekufuran seseorang iradah Allah dak. Iradah Allah baik dan jahat. Dak Allah suruh dak kafir? Dak. Allah redha dak kafir tu? Dak. Tu kata lain. Hak samanya kita beriman Allah iradah dak? Allah iradah. Allah suruh dak kita beriman? Allah suruh.
Allah redha dak kita beriman, Allah redha, tu sama. Faham tak ni? Suruh redha tapi tidak iradah. Allah suruh dak seseorang sembahyang. Ada suruh aqimus solah. Al-Quran suruh sembahyang. Kalau sembahyang Allah redha ke dak? Allah redha orang sembahyang sebab beramal soleh. Beriman, beramal soleh, Allah redha. Jadi sembahyang amal soleh, Allah redha. Tapi ada dak orang ramai dak orang dak sembahyang. Ramai. Mari mana tu? Mari daripada iradah Allah. Berarti Allah suruh sembahyang. Allah redha sembahyang, tapi Allah tak kehendak pun dia sembahyang. Tak sembahyang kan? Tu je nak ceritanya. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, baik jahat iradah Allah. Kan gitu? Hak baik Allah iradah serta suruh dan redha. Hak jahat Allah iradah serta Allah tidak suruh dan tidak redha. Kalau Allah tidak suruh, Allah tidak redha perkara jahat, kenapa Allah kehendak jangan taat kerja Tuhan? Tapi kita ahli sunnah duduk gitulah. Kenapa ahli sunnah je, Mu'tazilah lain? Mu'tazilah suruh redha dengan kehendak sama. Mana yang Allah Ta'ala suruh redha, Allah pasti kehendak. Mana yang Allah Ta'ala kehendak, pasti Allah suruh dan Allah redha. Kenapa sama? Kenapa pula sama? Kita tak sama ahli sunnah. Kenapa Mu'tazilah sama? Kita balik kepada pembicaraan kita terdahulu. Yang berpegang baik jahat iradah Allah ahli sunnah. Bersalahan Mu'tazilah kita bicara terdahulu. Mu'tazilah berpegang Allah tidak iradahkan perkara jahat, Allah hanya iradahkan perkara baik. Kan gitu? Jadi Mu'tazilah berpegang Allah hanya kehendak perkara baik. Memang hak baik Allah suruh dan redha. Perkara jahat Allah tidak suruh dan Allah tidak redha, dan Allah tidak kehendak perkara jahat. Itu Mu'tazilah. Sebab tu dia sama. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan suruh dan redha. Apa yang Tuhan tidak kehendak pasti Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak redha. Jadi kehendak Allah hanya perkara baik jua. Dan perkara baik bukan Tuhan suruh. Perkara baik jua tu bukan Tuhan redha. Ada pun perkara jahat Tuhan tidak kehendak, dan perkara jahat Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak redha. Dia sama antara iradah dengan suruh dan redha. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah Allah Ta'ala hanya kehendak iradahkan perkara baik juga, serta Allah suruh dan redha akan perkara baik. Dan Allah sama sekali tidak iradahkan perkara jahat, dan Allah tidak suruh dan tidak redha perkara jahat. Maka selaras seiring antara suruh, redha dan iradah. Itu Mu'tazilah. Ni kita hak mula-mula bertajuk lari tak daripada pembicaraan hak sifat iradah kita terdahulu, macam mana pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau sebut macam saat ni tu tak lari, kemah dah kita. Cuma sebut mula-mula tu kok mana pula iradah suruh redha tidak berlaziman, tidak semestinya sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Sebab tu dia kata lain. Suruh redha ilmu lain daripada iradah. Tapi ilmu lain daripada iradah tak akan cerita baliklah tu. Dia akan cerita di hadapan. Tapi nak fokusnya antara suruh, redha dan iradah. Dan kalau nak fokus benar laginya, antara redha Allah dan iradah Allah. Redha Allah dan iradah Allah. Allah redha kepada orang beriman dan beramal soleh. Terkadang Allah kehendak dia beriman dan beramal soleh. Terkadang Allah tidak kehendak. Orang kafir itu Allah tidak kehendak. Orang yang tidak beramal soleh, orang kafir Allah kehendak. Orang yang tidak beramal soleh Allah kehendak, tapi Allah tidak redha. Yang Allah redha-nya beriman dan beramal soleh. Terkadang Allah tidak kehendak. Itu kata lain antara redha Allah dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain ni bukan semuanya lain, tapi
kalau dalam kitab dikata tidak berlaziman. Iradah Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada 4 sini ni, iradah, suruh, redha dan ilmu. Kita nak cara kasarnya, iradah Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu bahasa kitab lama. Tidak berlaziman. Kita boleh faham ke tak? Tidak berlaziman. Tidak berlaziman ni bukan kata tidak berlaziman sekalian. Ada iradah dan redha. Ada iradah tapi tidak redha. Iradah serta redha perkara baik, beriman dan beramal soleh. Tuhan iradahkan tapi Tuhan tidak redha, perkara jahat, kufur dan maksiat. Gitu je lah. Kenapa Allah tidak redha pada perkara kufur dan maksiat? Kenapa Allah iradahkan? Jangan nak tanya kerja Tuhan. Gitu je. Tapi mudah nyakuknya, kalau Tuhan tidak redha, Tuhan tidak kehendak, dia pun buat banding dengan dia sendiri. Macam kita. Benda yang kita kehendak pasti benda yang kita setuju. Benda yang kita tidak setuju pasti kita tidak akan kehendak. Kerana ada juga kita kehendak, kita netak juga, tetapi kita tidak setuju tapi terdesau. Ada juga tau. Ada tak? Kita yang kehendak, kita yang netak, kita yang buat keputusan. Tapi hati tak redha, tak boleh. Tapi dah dinak sangat. Dah hati kenang tak ke budak tu? Allah. Tak kenang sangat-sangat. Tak setuju sangat-sangat. Tak redha sangat-sangat. Dah disuka sama suka, takut jadi pesan lain, kita pun buat keputusan, okeylah. Berilah wali, lepas tu mu hidup sendirilah lepas dia tu. Degil sangat ni. Mana wali akad nikah tapi cetung tu tak setuju. Ada juga tau. Kita iradah, kita kehendak, kita buat keputusan. Kita yang jadi wali nikahnya. Tapi redha ke tak? Setuju ke tak? Oi dah. Kita nak lepas takat tu je. Lepas tu giah duduk jauh-jauh. Tak mau tengok. Kan? Ada juga tau. Kita yang kehendak tapi kita tak redha. Kita tak setuju. Ada lah tu. Ada. Tapi biasanya apa yang kita kehendak kita redha. Apa yang kita tidak redha, tak setuju, pasti kita tidak akan kehendak. Tu kita buat banding kita. Takkan Tuhan iradahkan perkara yang Tuhan tidak redha. Perkara Tuhan tidak redha, tiba Tuhan kehendak. Mana pula kau tu? Kan pula kau tu kan dah kita akidah ahli sunnah, iradah Allah ni perkara baik, iradah Allah perkara jahat, iradah Allah. Dan perkara jahat, iradah Allah tu Allah redha ke tak? Allah tak redha. Innallaha la yarda bi ibadihil kufr. Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya yang kufur. Quran kata Allah tak redha dengan hamba yang kufur. Tapi kekufuran hamba tu mari mana? Mari daripada iradah Allah juga. Ini kata iradah redha dikata lain, ataupun dikata tidak berlaziman. Lain ni bukan lain ke semua. Maknanya ada iradah, ada redha yang seiring, perkara baik, iman dan taat. Ada iradah dan redha tidak seiring, perkara jahat, kufur dan maksiat. Gitu je. Kata-kata tak lari daripada tajuk iradah kita. Tak lari daripada tajuk iradah. Tapi kalau jadi kok mana pula iradah Allah tapi Allah tidak redha, tak pegang molek lagi ke perkara jahat pun iradah Allah juga. Yelah perkara jahat iradah Allah, dah yelah perkara jahat Allah redha ke tak? Tu kadang-kadang jawapan tu dengan pemahaman tu kadang jawab gitu tak faham molek sebenarnya. Tak faham molek. Nak pegang ni kena faham molek. Baik jahat kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Hak baik Allah Ta'ala kehendak serta suruh dan reda. Hak jahat Allah Ta'ala kehendak tetapi Allah tidak suruh dan Allah tidak reda. Kan? Tetapi oleh kerana sekarang daripada permulaan tu pun terpesong dah perkara jahat bukan kehendak Allah. Jadi hak iradah dan reda tu memang dia lari jauh dah lah. Sebab di permulaan tu pun dia lari dah. Ada ni, di permulaan tu tak betul dah. Mana di permulaan tak betul? Allah hanya iradahkan perkara baik, Allah tidak iradahkan perkara jahat. Jadi sedang molek lah. Hak iradah dengan redha sama sebab baik je. Pada ni. Hak Tuhan tidak redha pasti Tuhan tidak iradahkan. Sebab apa? Hak jahat Tuhan tidak iradahkan sebab Tuhan tidak redha. Itu Mu'tazilah. Tapi hak itulah hak banyak sekarang dan hak itulah hak seiring dengan logik akal kita. Bila kita tak tanam dengan ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar, kita akan pakai logik akal. Logik akal ni takkanlah Allah diiradahkan, Allah kehendakkan perkara yang Allah tidak redha sendiri. Kalau naik setangga lagi pula, bukan setakat Allah tidak redha, Allah perintah kita pula jangan redha perkara jahat. Allah perintah kita pula kena pergi sekat, pergi cegah perkara jahat. Lepas tu perkara jahat mari mana? Mari daripada iradah Allah. Lepas tu Allah tak redha kepada iradah dia sendiri, kepada perkara jahat hak kehendak dia sendiri. Satu dah. Dia perintah pula kita jangan redha. Jangan redha apa tu? Perkara jahat. Dan perkara jahat mari mana? Mari daripada kehendak Allah juga. Satu peringkat lagi, Allah perintah kita pula pergi cegah, pergi halang perkara jahat. Allah perintah kita pergi cegah perkara jahat. Dan perkara jahat tu mari mana? Mari daripada iradah Allah. Oh, kita pergi dia peningnya. Sebab apa? Dia pakai logik akal. Gimana? Dia buat bandinglah dengan manusia. Banding manusia macam mana? Contoh, kita yang menetapkan satu-satu perkara. Kita yang menetapkan. Okey, buat kerja tu. Buatlah kawan tu. Ya, kita yang letak. Kita yang kehendak dibuat perkara tu. Kita pun panggil orang lain pula, mai. Awak pergi sekat dia tu, pergi halang kerja dia tu. Kita pergi petah orang lain pula, pergi halang, pergi sekat. Lepas tu orang tu tanya, dah nak suruh halang sekat tu, dia buat kerja tu kehendak siapa? Kehendak saya. Lepas tu awak pula suruh pergi sekat. Saya suruh pergi sekat. Tak awak kehendak kan suruh sekat awak apa? Kan pening tu. Awak pandai dengar, kalau kita Tuhan pun macam kita juga. Oh, dia buat. Dia pening tu. Ada ni. Ke cerita gini pun pening awal-awal tau. Tak apalah, kita buat pening dulu mula-mula. Lepas tu kita tersesat pula kemudian. Baik pening sini, jangan pening luar. Pening sini, pada ni. Dia tak jadi pening luar. Macam orang sakit lah. Pergi jumpa doktor. Masa tengah jumpa doktor tu, biarlah rasa tu sakit baru senang. Ni dua rumah sakit, jumpa doktor, sihat. Doktor kata dia sakit kau ni. Lepas tu balik sakit pula, mari pula sihat. Tak, doktor nak kata mana? Biar sakit tengah dalam klinik tu. Senang. Biar pening dalam ni dulu. Lepas tu kita slow lah. Jangan tengah pening lari lalu, jangan. Kalau pening lari lalu, pakai balik dengan peningnya. Yalah, kalau kita banding kita, jadi tak kena gitu. Perkara tu kita yang kehendak. Lepas tu kita perintah orang supaya pergi berhentikan perkara tu. Ni hak akalan Mu'tazilah ni. Takkan perkara jahat kehendak Allah. Allah perintah kita pergi cegah. Wajib kepada kita suruh makruf, cegah mungkar. Kita maklum belaka tu hukum tu. Kemudian kita wajib cegah mungkar. Mungkar ni takkan kehendak Allah, sebab Allah perintah kita cegah. Mesti mungkar tu bukan kehendak Allah. Baru logik dia kata. Itu Mu'tazilah. Kan? Tu kata kita pun kena faham juga. Mu'tazilah ni jadi pening tu kok jalan mana? Peningnya tu Mu'tazilah tu. Ayat Quran jelas-jelas, hadis Nabi jelas-jelas, baik jahat hak Tuhan belaka.
Tapi Mu'tazilah ni dia lebih pada logik akal. Ayat Al-Quran, hadis Nabi yang tak logik dengan akal, dia akan pusing lah kok mana-mana pun. Tak ada ni. Dia Mu'tazilah ni bukan kata bab pegangan, bab ukur syarak pun Mu'tazilah pakai logik akal juga. Tak ada ni. Bab pegangan, Quran royak terang-terang dah, hadis royak terang-terang dah, tapi tidak selaras logik akal, Mu'tazilah akan tolak. Hak ni orang sekarang ni ada seumpama ni. Ada orang panggil Mu'tazilah moden. Orang bukan orang agama, tapi memang cendekiawan dia panggil. Cendekiawan ni orang begitulah, orang bijak pandai. Orang Islam, tapi bukan aliran agama. Dia tekan dah iman, akidah mesti dibina atas tonggak logik akal. Terbina situ tak ada benda. Ada ni. Dia kena bina atas logik akal. Itu Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah ni bukan pegangan je. Hukum syarak pun logik akal juga. Quran royak terang-terang dah. Hukum ni tak menasabah ni, tak sesuai ni, tak logik ni. Quran dah royaknya. Tak boleh nak pakai ni, tak menasabah ni, tak sesuai ni. Ni Mu'tazilah. Takkanlah dia mencuri pun siapa kena kerak tangan dia. Cacatlah dianya. Bapalah nak kerak tangan dia. Dia curi, beri hija lah ke dia. Gitu pula dah. Orang ceramah agama ni cakap ni, doktor agama lagi, suruh hija kalau dia mencuri. Kata bagus lah gitu, hija rumah dia. Jadi pembantu rumah ke, jadi tukar kebun ke, jadi dereba ke, hija rumah dia kan. Hija dah, gaji cukup dah. Curi juga. Tak cukup gaji tu, naik gaji sikit. Naik gaji tak menasabah dah. Tak ada orang lain gaji seumpama tinggi dah. Curi juga. Beri lagi. Dia takkan orang sehat-sehat tangan ada, tiba-tiba kita nak cacakkan dia, nak kerak tangan. Dah kerak tangan tu siapa kata? Quran faqta'u aydiyahuma. Potong oleh kamu. Quran yang kata. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni dak logik akal. Ni Mu'tazilah. Ada ni. Faqta'u dengan fi'il amar, perintah. Aqimus solah, diri oleh kamu ke sembahyang, fi'il amar, perintah. Sama jelah. Ni dak boleh terima sini. Tu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni bab pegangan pun logik akal. Bau ukur syarak pun logik akal. Tu Mu'tazilah. Tapi kita bicara sini bab pegangan lah. Jadi kalau tak tanam molek dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, nak duduk kok mana pegangan? Anak-anak cucu kita nak duduk kok mana pegangan? Jadi kita ni akhir dah bicara hak sifat iradah. Mati molek hak sifat iradah. Qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Hak rukun iman yang keenam. Qadar Allah itu perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qada dan qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Tu rukun iman yang keenam, bukan cabang ni. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Sekarang kita bicara qada. Sampai masa berlaku perkara yang diqadakan oleh Allah, itu adalah qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qada, iradah, qadar, kudrah. Kalau kita ingat molek, ni acak kali dah ni, atas kita lah ingat tak ingat. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah,
Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Hak ni hak sepenuhnya lah. Mana boleh tak sepenuh? Boleh tak sepenuh? Kalau qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, itu okey dah. Tapi nak sepenuhnya qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Ini sepenuhnya. Gimana kita? Sepenuh kedok kita ni. Lama dah ada iradah ni. Daripada hak permulaan laginya wahdaniyah pada perbuatan dahulu. Hak sifat yang keenam sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita berpegang hanya Allah yang perbuat. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sebaliknya, kalau berpegang ada satu perbuatan yang bukan perbuatan, itu dipanggil musyrikun. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan ni pecah dua pula. Kita ngaji dahulu. Kam muttasil, kam munfasil. Kam muttasil khilaf kafir ataupun dosa besar. Kam munfasil atau kafir ijma' ulama. Tu. Tapi musyrikun lah walaupun kam muttasil tak kafir sekalipun. Mana kam muttasil? Kita bicara iradah ni kan. Allah letak kudrah di hamba. Allah letak tenaga di hamba. Kemudian sampai masa bukan Allah yang menggerakkan hamba, bukan Allah yang menghasilkan pekerjaan hamba, kudrah yang Allah letak di hamba ni lah yang menggerakkan usaha hamba, yang menghasilkan pekerjaan usaha hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah, kan muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Akidah ni khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Sebab apa kata tidak mengesakan Allah pada perbuatan? Mengesa ke mana lagi dah? Perbuatan Allah hanya letak kudrah tenaga di hamba. Habis perbuatan Allah. Lepas tu menggerakkan tubuh badan hamba, menghasilkan perbuatan hamba, kudrah yang ada di hamba ni. Dan kudrah ni dipanggil apa? Makhluk Allah. Oh, makhluk ia bekas juga. Tu tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Ada ni. Sama juga Allah letak dah kuah, keupayaan. Apa? Keupayaan ke apa? Kuah. Allah jadikan api. Allah letak panah di api. Itu panggil kuah, keupayaan. Kau panggil apa? Tenaga ke gitulah. Allah jadikan pisau. Allah letak tajam di mata pisau. Jadi panah di api Allah letak. Tajam di mata pisau Allah letak. Sampai masa menghanguskan tak payah Allah dah. Kuah ni panah yang menghanguskan pula. Panggil keesaan ke pada perbuatan seumpama tu? Allah saja ke yang buat? Tak. Allah buat setakat buat api. Allah buat setakat letak panah di api. Habis kerja Allah. Menghanguskan kerja panah tu pula. Bukan kerja Allah. Ia tak panggil mengesakan. Dia panggil mensyirikkan pada perbuatan. Jadi berkongsi. Atau dia panggil kam muttasil tu. Berbilang tukang buat. Tapi muttasil ni berkongsi. Berkongsi ke mana? Allah separuh, makhluk separuh. Hak Allah letak kudrah di hamba. Lepas tu kudrah pula yang buat. Hak Allah letak panah di api. Hak Allah letak tajam di pisau. Lepas tu panah tajam tu pula yang buat. Tu panggil muttasil tu berkongsi. Berhubung, bekerjasama tu. Dah hak munfasil, hak suku sakak benar, hamba wi bekas sendiri-sendiri. Tak berkait pun dengan kudrah Tuhan letak di hamba. Atau kafir ijma' ulama. Api menghanguskan sendiri-sendiri secara tabiat, secara semula jadi. Pisau memutuskan sendiri-sendiri secara tabiat, secara semula jadi. Tidak berkait dengan Allah langsung. Atau kafir ijma' ulama. Itu dengan kam munfasil. Berbilang tukang buat tapi berasing-asing sungguh. Hamba bekas tak ada kait dengan Allah.
Api menghanguskan tak ada kait dengan Allah. Pisau memutuskan tak ada kait dengan Allah. Itu munfasil. Itu kafir ijma' ulama. Ada ni. Kita bicara wahdaniyah terdahulu. Kembalilah kita masuk pada kudrah. Allah yang bersifat kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara. Gerak diam kita ni bukan kudrah tenaga yang buat, Allah yang buat. Hangus putus, Allah yang buat. Sebesar zarah pun tidak berlaku, melainkan Allah yang buat. Itu kudrah, sifat yang ketujuh. Kemudian Allah buat ni selaras dengan apa yang Allah Ta'ala kehendak. Masuk sifat yang ke-8, sifat kehendak, sifat iradah. Apa yang Tuhan kehendak selaras dengan ilmu, maka sifat yang ke-8 sifat ilmu. Ni kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 ni lah barulah boleh faham kemah qada dan qadar Allah, rukun iman yang ke-6. Orang yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20 terkadang puak-puak ni lah kalau bicara bab qada dan qadar terpesong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kaedah yang terbaik bagi kita orang kemudian. Orang di awal Islam akidah mereka solid direct pada Al-Quran dan hadis. Di awal Islam. Hak kemudian ni pula daripada Al-Quran dan hadis, ulama pun ambil himpun dalam kaedah sifat 20 untuk memudahkan kita orang kemudian. Dimulai kurung yang keempat. Kurung yang pertama, kedua, ketiga, akidah solid kepada Al-Quran dan hadis. Orang sekarang walaupun bidang agama rasa-rasanya lah dia rasa, dia kedok tak tahu, dia rasa macam dipandang Al-Quran dan hadis. Tak mau pakai kaedah sifat 20. Orang hak bidang agama pun boleh terpesong. Sebab apa? Sebenarnya tak faham mana Al-Quran dan hadis. Tak macam orang-orang di awal Islam hak 3 kurung yang pertama. Ini orang kemudian orang hak bidang agama dah. Sama telah kalau kita bukan bidang agama, bab akidah, kaedah yang terbaik kaedah sifat 20. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, solid rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Tuhan perbuat seiring dengan apa yang Tuhan kehendak, sifat iradah. Kemudian kehendak Allah ni baik dan jahat. Itu kehendak Allah. Baik dan jahat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni pegangan kita. Percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Kena atur pula sini. Sebab dalam kitab kita ni panjang molek. Apa hukum kita berdalihkan, kita berdalilkan, kita berhujah, kita menyandarkan perbuatan jahat kita kepada iradah Allah. Apa hukum pula? Ada hak haram dan ada sebab peringkat kafir. Kalau kita berhujah, kita menyandarkan perbuatan jahat kita kepada iradah Allah. Mana hak haramnya? Kita menyandar perbuatan jahat kita kepada iradah Allah. Nak pelepah daripada kena hukum, nak pelepah daripada kena marah, nak nampak macam kita ni tak salah. Itu haram, dosa besar, menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu dedah aurah? Kehendak Allah dah dia buat. Kenapa kamu tak semayang? Kehendak Allah dah. Yang duk main dadah ni, buat apa main dadah ni? Dah tahan kendak dah main dadah, nak pergi ke mana lagi? Dia jawab. Dah ni. Jangan main juga ni. Dah jenis cakap lemek tekuk ni, betul kadang-kadang mak ayah tertipu dengan orang dadah ni. Ada. Dia lembek tekuk nak buat guana, dia kata saya pun tak ambuh juga nyakit dadah ni. Marah orang pakak marah belaka ke saya ni, saya tak ambuh juga, tapi saya tak ada upaya, semuanya kehendak Allah. Tengok sedap disandar ke Tuhan tu. Kerajaan orang sombong ni, kerajaan kena takzir, kena hukum, takat hukum.
Ta'zir, kerajaan kena hukum orang yang menyandar perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Haram dosa besar. Kalau menyandarkan perkara jahat kepada kehendak Allah tujuan untuk menghalalkan. Kenapa kamu berzina? Kehendak Allah. Apa nak haramnya Tuhan kehendak? Murtad balik sebab menghalalkan yang haram. Kalau tujuan nak menghina Allah, dah orang duduk kata semua kamu ni main dadah, kamu ni berzina, orang duduk kata semua nasihat, janganlah berhentilah. Tahu dah, dadah ni kehendak Allah ni, berzina ni kehendak Allah. Kau saja nak menghina Allah, murtad ni waliyazabillah. Dia duk cakap benda gini. Dia yang diharuskan kita menyandar perkara jahat kepada kehendak Allah, perkara jahat lampau yang kita sudah bertaubat, orang masih lagi mengungkit-ungkit. Tu barulah kita diharuskan menyandar kepada Allah. Kita jadi comel dah, bertaubat dah, comel dah kitanya. Tapi orang masih lagi duduk mung dulu, mai duk ukit lagi. Mung dulu macam mana tu? Hak dulu tu takdir Allah. Dia sandar ke Tuhan. Hak salah di zaman dulu, dia sandar ke Tuhan. Kita duk ukit buat apa lagi? Dia sudah bertaubat kan? Dia sudah berubah dah kan? Dia sudah lupa dah hak perbuatan lama dia. Dia sudah tak mau kenang balik dahnya. Menyesal sangat-sangat dahnya dengan kesalahan lampau. Yang kita duk ukit-ukit buat apanya ke dia? Maka dia pun sandar hak kesalahan lampau tu qada Allah. Sandar perkara berjahat pada qada Allah. Bukan tujuan nak lepas hukuman, bukan tujuan nak melepaskan dia, tak. Nak melepaskan daripada kata-kata orang, cercaan orang. Itu diharuskan. Ni hak dah kita faridah kita. Parti faridah kita nak ambil molek. Bab pegangan tetap dah baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah, Allah hanya qadakkan perkara baik, perkara jahat Allah tidak qadakkan. Pegangan Mu'tazilah ni yang menafikan rukun iman yang keenam. Hadis sahih rukun yang keenam terang-terang kita duk ngapa? Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman, Nabi kata, dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Baik, ketentuan dan perbuatan Allah. Jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Tiba-tiba Mu'tazilah, dah, hak baik je ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Hak jahat, bukan ketentuan Allah. Ni bercanggah dengan hadis sahih terang-terang dan bercanggah dengan ayat Al-Quran. Qul kullu min indillah. Kata alimu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Mu'tazilah berpegang hak baik je, hak jahat bukan kehendak Allah. Bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Khilaf ulama, Mu'tazilah ni kafir, kekal neraka selama-lama ataupun dosa besar, sebesar-besar dosa. Pegangan Mu'tazilah ni lebih besar daripada dosa besar, hak tak semayang, hak tak puasa, hak berzina, hak minara, hak makan riba sekalipun. Ini dosa besar akidah yang khilaf pada kafir. Ada setengah mengatakan kafir. Dan pengajaran molek, golongan yang berpegang perkara jahat ni bukan qada Allah. Jangan main orang-orang berkenaan, orang-orang ahli tetap masjid. Lama dah duduk masjidnya, tertibat pegangan. Pernah orang masuk dalam grup WhatsApp masjid. Dia orang masjid ni grup WhatsApp masjid. Dia macam-macam tau. Orang ngai grup WhatsApp ngai ke mana? dia ada grup dia lah. Orang puan grup WhatsApp Tupperware ke mana? Tak sungguh ni. Orang puan grup WhatsApp ke apa? Grup WhatsApp memasau gitu. Memasau. Grup WhatsApp menjahit ke kita orang puan? Ke grup WhatsApp membawang? Membawang lah ni dah. Disebut membawang. Dah bukan membawang tu, membawang hak dapur tu lah. Ke membawang hak mana? Membawang hak dapur tu lah. Siang bawang. Jadi grup WhatsApp ni grup WhatsApp masjid. Orang-orang masjid belaka. Ada seorang tu masuk perkara jahat ni qada Allah, gempar, kejutan. Lepas tu berpegang macam mana? Takkan hak jahat
qada Allah juga benda yang Allah marah. Tu siap. Kalau jahat qada Allah juga berlaku perkara jahat, siapa yang kena hukum? Kita kena hukum. Hukum kenapa? Kerana kita buat benda jahat. Benda jahat mari mana? Mari daripada qada Allah. Tak nanya kita gitu. Ni alasan Mu'tazilah ni, makan ni. Pada ni. Zalim kalau Allah buat gitu. Allah tak zalim. Dan Allah tak zalim, takkan Allah yang kehendak perkara jahat yang menyebabkan kita dihukum di hari akhirat. Kamu makan tu. Pada ni. Ni. Orang masjid sini, ini akidah yang sesat sangat-sangat ni. Walah kita ni kalau sebut kata ngapa rukun iman, sama je siapa-siapa pun. Yang pertama, yang kedua sampai yang keenam, segala-gala perkara untung baik, untung jahat daripada Allah. Gitu belaka kan. Kadang kita ngapa rukun iman, hak baik juga daripada Allah. Dak. Kita ngapa rukun yang keenam, baik jahat datang daripada Allah. Qada Allah belaka baik jahat pun. Tu jelas sangat-sangat di rukun iman yang keenam. Kita ngapa tu bila dah tahu lah, belum masuk kalau rendah kita ingat dah ni. Keenam rukun iman, tiba-tiba tak faham apa yang kita ngapa, kita berpegang sebaliknya, yang baik saja kehendak Allah, yang jahat bukan kehendak Allah. Habis cerita. Semayang, puasa, zakat, haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sesat seumpama ni. Mana ni? Ni mati molek, hak baik jahat qada Allah. Kemudian dalam kitab Pati Paridah ni digi pada tasawuf pula. Digi pada tasawuf perkara jahat kehendak Allah. Apa kan? Perkara jahat kehendak Allah, kita wajib redha dari sudut kehendak Allah, kita haram redha dari sudut pilihan dan perbuatan seseorang. Tu. Tapi waktu bicara dalam kitab tasawuf sebenarnya, kalau kita buka kitab penawar bagi hati, sifat mahmudah yang ke-9, redha dengan qada Allah. Redha, terima hati kita, setuju hati kita tidak persoal akan qada Allah, yakni akan perkara yang dikehendaki oleh Allah dan akan perkara yang diperlakukan oleh Allah. Sifat mahmudah. Dalam kitab penawar bagi hati, ketaatan batin, ilmu tasawuf. Ini bicara taat batin. Semayang taat zahir, puasa taat zahir. Ni redha ni taat batin. Redha ni wajib bukan semayang je wajib, bukan puasa je wajib. Redha dengan qada Allah ni wajib. Tapi qada Allah ni termasuk hak jahat. Redha lah qada Allah. Dah hak jahat redha ke mana? Redha dari sudut qada Allah. Dari sudut seseorang tu yang memilih dan melakukan perkara jahat, kita haram redha. Ar-redha bil maksiyati maksiyatun. Hati kita redha, setuju dengan perkara yang berdosa, kita berdosa sama. Mana kata haram redha ni? Dari sudut perkara jahat tu, ikhtiar usaha seseorang. Tapi dari sudut perkara jahat tu, qada azali Allah, wajib kena redha. Gitu jelah. Tapi walaupun dari sudut perkara jahat tu ikhtiar usaha seseorang, ikhtiar usaha seseorang tu pun hakikinya qada Allah juga. Gitu jelah. Gimana? Kemudian dalam kitab Pati Paridah, kita nak penghujung dah, nak masuk kepada iradah, suruh, redha dan ilmu. Kadang-kadang rasa sayang nak tinggal tajuk iradah ni. Rasa sayang nak tinggal. Sebab apa? Sebab Nawawi biar kemah molek sining lah. Kalau kemah hak kaedah sifat 20 kitab Paridah ni, insya-Allah bukan pegangan kita sajalah, kita boleh hajar anak cucu kita. Untuk pegangan kita, kita nak pusing mana untuk kita ni. Anak cucu kita macam mana? Kita hak duk ngaji sama, insya-Allah bab pegangan, sedikit je faham pegang, tu sudah persoalan. Tapi macam mana kita nak menghuraikan pegangan kepada anak cucu kita? Itu kewajipan besar kita tu. Itu kewajipan pertama kita pada anak kita adalah akidah. Ajar semayang tu kemudian, hak pertama ni akidah.
Tapi kalau kita kemah molek orang kita parti paridah, insya-Allah ada. Jelas bahawa segala-gala kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun jahat, segala-gala. Kemudian kehendak Allah ni pula selaras dengan ilmu. Apa yang Tuhan kehendak, itulah hak Tuhan tahu. Jadi apabila kehendak Allah selaras dengan ilmu, ilmu mengetahui segala-gala, iradah telah menentukan segala-gala. Ilmu mengetahui pada sedia kala azal, iradah pun menentu pada sedia kala azal. Dia panggil ketentuan azali. Jadi menentu Allah sedia kala selaras dengan tahu Allah sedia kala. Bila tahu Allah ni sekalian, menentu pun sekalian. Bila tahu Allah sedia kala, menentu pun sedia kala. Apabila Allah telah menentukan sekalian, maka tak ada yang mu'allak, tak ada yang tergantung. Ni di ilmu Allah nong. Mubram putuh belaka dah. Dah mu'allak tidak ni tidak menolak takdir melainkan doa apa semua tu. Kita hubung silaturrahim. Ni dipanjangkan umur apa semua. Ada ni. Mana pula kira tu? Kita nak cerita hak tu, kita mati dulu hak azali ni. Hak rukun mak kenang ni kena mati hak ni dulu. Ketentuan azali akan sekalian, kan gitu. Selaras dengan ilmu. Pasal kalau sekalian, nak mu'allak kok mana lagi? Nak tergantung kok mana lagi? Sekalian telah diqadakkan pada azal. Sekalian. Qadak pula selaras dengan ilmu. Kalau Allah telah qadakkan sekalian, berubah pula mustahil. Di mana letak sifat ilmu Allah? Sekali gitu, sekali gini, tak tetapang ni. Pada ni. Lepas tu hak bicara hak berubah tu, tu catatan Lauh Mahfuz, itu bukan azali, tu kemudian. Di Lauh Mahfuz adalah yang mubram, yang satu jalan, ada yang mu'allak, yang dua jalan. Tapi sampai masa dia berdoa dapat bahagian. Sampai masa dia berdoa di Lauh Mahfuz ni, berdoa dan tidak berdoa. Kalau berdoa dapat, tak berdoa tak dapat. Sampai masa dia berdoa maka dia dapat. Hak dia berdoa itulah hak azali. Hak di ilmu Allah hak mubram dah tu. Jadi hakikinya tak ada dah mu'allak-mu'allaknya. Kita mati dah di rukun iman yang ke-6 tu. Allah telah mengqadakkan sekalian pada azali sedia kala selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan gitu. Dah telah mengqadakkan sekalian, nak mu'allak, nak tergantung kat mana lagi? Kemudian qada Allah ni pula selaras dengan ilmu, nak berubah kat mana lagi? Mustahil berubah. Tuhan kuasa kan, Tuhan nak ubah dia ubah. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Jangan buat Allah ni macam kita. Ni kita. Bukan keputusan sendiri. Kita ni bukan sendiri ni, kita bermesyuarat benar. Kita bermesyuarat. Dalam mesyuarat tu ada keputusan muktamad. Terkadang sebulat suara. Ada perkara yang kita bincang kemudianlah. Kita tengok dulu macam mana. Sebab apa dia jadi tergantung, tak boleh buat keputusan. Kerana ilmu kita terhad. Ilmu masalah. Tiba-tiba hak muktamad dah, hak sebulat suara dah. Jalan separuh jalan, kena ubah semula ni, tak boleh nak turut keputusan kita terdahulu. Kenapa jadi gitu? Kerana ilmu kita bermasalah. Jadi kalau Allah macam mana? Ketetapan Allah ada yang putus, ada yang tergantung, ada yang berubah. Mana sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini kita bicara azali. Jadi hak hadis kata berubah takdir doa apa semua tu Lauh Mahfuz. Hak ayat Quran kata yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa innahu umul kitab, memadam oleh Allah akan barang yang ia kehendak dan menetap oleh Allah barang yang ia kehendak. Dan sisi Allah ada umul kitab, yakni ibu kepada kita, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Hak terpadam, hak terubah hanya di Lauh Mahfuz, bukan di ilmu hak azali mubram, putus putus. Ada ni. Lepas tu kita macam berdoa kedak, berdoa tu ibadah. Doa lah. Ada ni.
Di ilmu Allah azali hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu. Pada ni, malaikat pun tak tahu hak azali. Tapi apa yang berlakunya? Berdoa kita, itu hak azali. Hubung silaturahim kitanya, itu hak azali. Ada ni. Lepas berdoa kita dapat bahagian, itu azali. Kita hubung silaturahim, umur kita hak 60 jadi 61. 61 tu azali. Ada ni. 60 ataupun 61 itu luh mahfuz. Di ilmu Allah 61 lah umur dia. Hak mubrab, hak azali tu. Kan rukuk main kenang kan? Allah telah mengqadakkan sekalian. Tak ada mu'allaq makna di ilmu Allah tu, hak azali. Tu pun kena jaga pula situ. Jadi kalau kita duduk keliru lagi, tergantung berubah macam mana hak kita beriman sekalian telah diqadakkan oleh Allah pada sedia kala tu. Jadi lari daripada hak ukur iman yang keenam. Tapi hak ukur iman keenam ni hak azali tu lah. Hak berubah tak berubah ni hak luh mahfuz, catatan luh mahfuz. Itu bukan azali. Ada orang tulis catatan luh mahfuz yang azali. Ada pula luh mahfuz azali. Luh mahfuz ni makhluk yang dijadikan kemudian. Hak azali ni di iradah ilmu Allah tu hak azali. Lepas tu kita guna macam sekarang guna. Sekarang kita guna doa ke tak? Doa. Alhamdulillah, ibadah boleh pahala. Lepas tu bahagian dapat ke tak? Tak dapat bahagian pun boleh pahala dah. Yelah, waktu bahagian pahala, kita bukan nak bahagian pahala saja, nak bahagian kita minta tu lah. Kalau cukup syarat Tuhan berilah. Apa tak boleh-boleh lagi? Tuhan beri ni kan bukan semestinya benda yang kita minta. Kita minta nak ke seseorang. Minta lah kita yang mayang ajak. Orang lain mari minta. Kita dia mari ajak, biar dia yang mari minta kita. Mana ni? Hak jenis mari minta ni orang puang lah. Mari ajak, orang lain hak mari minta. Tuan perkenal dah tu. Tuan perkenal hak lain. Hak tu sesuai dengan kamu. Hak kamu minta tu tak sesuai dengan kamu. Lebih sangat jangok dia jauh daripada kamu. Pilih apa hak jangok, susah pula kayak gini. Tuan beri ni hak tak jangok, dapat dan kamu pun tak jangok. Kau kan ni? Tak sungguh ni. Doa lah. Doa tu doa. Tapi Tuhan perkenang. Kalau cukup syarat. Tapi Tuhan perkenang ni terkadang benda yang kita minta, terkadang benda yang lain yang lebih baik bagi kita, terkadang Tuhan perkenang segera, terkadang Tuhan perkenang bertangguh. Gitu. Bertangguh. Lah, minta nak tu lah, nak tu mari hak lain. Tua-tua dia seorang, hak tu pun seorang, nikahlah dua orang. Tu Tuhan perkenang juga. Ke mana? Masa dia muda dulu dia minta nak ke ayah haji tu lah. Ayah haji tu muda lagi. Tapi tak jadi ayah haji nikah orang lain, dia nikah orang lain. Dia seorang, ayah haji seorang, nikah malah ada dua tu. Tuhan perkenang lah tu. Kedak perkenang tu. Tuhan perkenang lah tu. Dan kita sekarang macam mana? Kita berdoa semua-semua, kita duduk semayang. Semayang tu doa penuh dalam semayang tu. Tak cerita lagi luar semayang, doa. Itu ibadah. Lepas tu macam mana berubah? Itu hak Tuhan belakang. Hak benda, hak Tuhan. Hak lu mahfuz pun, hak tu benda gaib belakang. Sama tu di ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Segala-gala kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan irah, segala-gala sampai masa berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masa berlaku kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau berpegang ada perkara berlaku secara semula jadi, api sendiri-sendiri menghanguskan, pisau sendiri-sendiri menghanguskan, kafir ijma' ulama'. Allah menggerakkan tangan. Ketika tangan bergerak, cincin pun bergerak. Cincin bergerak tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Cincin bergerak semata-mata turut tangan yang bergerak, tapi tak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Semua yang berlaku perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tangan bergerak, qada dan qadar. Cincin bergerak, qada dan qadar.
Ada habuk di tangan bergerak, qada dan qadar. Ada kuman di tangan bergerak, qada dan qadar. Sekalian. Itu je. Simple saja. Ini pegangan kita. Adapun kita duk cakap tu, cakap asbab. Cakap adah, dia panggil cakap hukum adah. Cakap asbab tak salah. Api kuat sekejap habis. Tu cakap asbab. Pisau tajam molek, putus, tu cakap asbab. Faham tak ni? Apabila air tu mengalir laju, macam-macam turut air. Macam-macam turut air. Dengan sapohnya, dengan lumpurnya. Kalau kata ada kayu balok turut air belaka tu. Kata turut tu zahir je. Pegangan kita, air tu mengalir laju macam mana pun Allah yang buat. Sampah yang ikut air itu bukan sampah ikut air. Allah yang gerakkan sampah, Allah yang gerakkan lumpur, Allah yang gerakkan kayu balok tu. Semua yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tu saja. Ada ni pegangan percakapan, kita cakap asbab. Kita cakap berdasarkan kepada hukum adah, hak kebiasaan. Cuma minggu lepas saya ada bicara sedikit berkaitan dengan hukum adah, kemudian hukum akal, kemudian saya ada bicara hukum syarak. Cuma minggu ni iradah, suredah dan ilmu ni mungkin tak sempat lah. Sebab bicara melepas tu tengok kepada komen tu nampak tak faham. Kita orang ngaji ni faham belaka senyap je. Hak nampak tak faham ni, hak ikut live FB. Ikut live FB ni, dia komen. Komen tu ada hak nampak tak faham. Hak sebut minggu lepas. Kita duduk masjid ni lain. Iktikaf lagi dah kitanya. Faham tak ni? Kita daripada cerita azam di hati. Kemarin lagi nak main ngaji. Boleh pahala siap-siap dah. Azam di hati nak belajar. Boleh pahala dah. Gerak tak lagi tuangnya. Anak kita ni siap nak mari belajar ni, pahala. Langkahan kita pahala. Kita duduk masjid pula niat iktikaf, pahala. Tiap-tiap satu kalimah kita dengar, pahala. Faham pula satu masalah, pahala besar. Berakidah pula, pahala besar. Ni hak kita dalam majlis ilmu. Cuma gitulah, ada orang dia hanya boleh mengikuti live FB gitu je. Sebab mereka adalah duduk jauh-jauh contohnya. Jadi berkaitan yang saya sebut minggu lepas, hukum akal, hukum adi, hukum adah, satu lagi hukum syarak. Dia hukum-hukum ni, hukum bahasa Arab. Bahasa kita ni keputusan, ketetapan tu hukum. Tak ada ni. Sebab tu qada kadang-kadang disebut sebagai hukum. Yang berlaku tu hukum Allah berlaku. Sebab apa? Qada dengan makna hukum, dengan makna keputusan Allah. Ada ni, hukum tu makna keputusan. Mana tu kata qada ni letak makna hukum. Ada. Kita sini letak hukum ni keputusan. Hukum akal, keputusan yang berdasarkan kepada logik akal. Kita ahli sunnah pakai hukum akal juga. Tapi hukum akal yang dipandu dengan hukum Al-Quran hadis. Mu'tazilah dia pakai hukum akal solid. Al-Quran hadis ni dia kalau logik dengan akal dia ambil, kalau bercanggah akal ditolak. Tu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, hukum akal kita pakai. Quran banyak suruh kita berfikir. Quran banyak suruh kita nazar, perhati, tilik. Tuhan banyak suruh kita tadabbur, mana ambil perhatian. Kena fikir tilik kejadian Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Jadi kita ahli sunnah memang kita ada kira hukum akal. Tapi hukum akal yang tidak langgar kepada hak syarak Quran dan hadis. Jadi hukum akal, hukum yang berlandaskan kepada akal. Ada hukum adah. Adah ni dipanggil kebiasaan. Kebiasaan ni hak sama-sama kalau kita cakap. Samanya macam mana? Makan banyak, kenyang. Sahih kenyang. Itu panggil apa? Wajib kenyang disebut hukum adah. Adah tu. Satu lagi dia panggil hukum syarak. Hukum syarak.
Hukum syarak ni kena cermat sikit. Hukum syarak ni bukan hukum wajib, sunat, haram, makruh. Itu hukum taklifiyah. Itu bicara usul fiqh tu. Dan kita kan hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Itu bicara lain tu. Itu bicara hukum taklifiyah yang 5. Hukum taklif. Hukum yang berat atas kita. Berat pada suruh, wajib sunat. Hak wajib berat pada suruh, berat yang putus. Hak sunat suruh juga tapi tak putus. Dia gitu. Itu hukum taklif dia panggil berat. Berat pada tinggal, mesti tinggal. Perkara haram. Tinggal molek, kalau buat juga tak ambil salah, makruh. Suruh tinggal juga tu. Pandai ni. Itu dia panggil hukum taklifiyah yang 5. Ni kita nak bicara hukum syarak yang 3. Hukum syarak yang 3. Hukum akal, hukum berdasarkan kepada akal. Hukum adah, hukum keputusan berdasarkan pada hak sokmo-sokmo, hak kebiasaan. Hukum syarak, hukum berdasar kepada Quran royak. Hukum berdasar pada hadis royak. Itu hukum syarak. Ada ni. Contoh macam tadi. Tadi makan banyak. Nila ku adah banyak mesti kenyang. Wajib kenyang. Mesti kenyang. Kalau makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang. Itu hukum adah, tak ada salah pun. Hukum syarak, hukum syarak Tuhan belakakan Quran royak. Itu hukum syarak. Hukum akal, hukum akal harus je makan banyak kenyang, makan banyak tak kenyang, akal boleh terima. Tak dimakan. Orang makan suak berpinggang-pinggang, tuang tak kenyang-kenyang. Tuang diri pun terlantar tinggal kulit dengan tulang macam tu. Tapi menyalahi adah. Betul, pelik-pelik. Panggil pelik. Sebab panggil pelik sebab sok-sok tak gitu. Dia panggil menyalahi adah. Tapi jika hukum akal boleh terima. Logik, apa tak logiknya boleh berlaku. Tapi hukum syarak, Quran royak mana? Kau royakkan Tuhan yang buat segala-gala kan? Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Makna kenyang tu Allah yang buat. Itu hukum syarak. Ada ni. Jadi makan kenyang, hukum akal harus. Hukum adah wajib. Hukum syarak, Allah yang mengenyangkan. Kemudian hukum syarak ni pula, selain daripada ketetapan Al-Quran yang royak, begitu juga dengan hak ketetapan azali. Tu hak syarak. Azali menetapkan kenyang ke tak? Azali menetapkan kenyang. Wajiblah kenyang pada masa tu. Sebab apa? Sebab azali telah menetapkan dia kenyang. Tu hukum syarak dia panggil. Ada ni. Tilik pada azali itu letak belah kedah. Siapa masa kenyang, siapa masa lapar, dia pun makan. Kenyang. Kenyang tu azali telah menetapkan dia kenyang, maka wajib kenyang. Wajib pada syarak nilai kepada hak azali menetapkan. Kemudian siapa yang mengenyangkan? Quran royak siapa mengenyangkan? Allah mengenyangkan. Itu hukum syarak, Allah yang mengenyangkan. Kemudian minggu lepas saya ada sentuh berkaitan dengan orang yang beriman, dari segi hukum akal harus masuk neraka. Orang yang kafir dari segi hukum akal harus masuk syurga. Ni kena cuma molek ni. Kita nilai ke hukum akal. Hak Tuhan kuasa kan. Kuasa belaka hak dia. Nilai hukum akal. Nilai kok syarak Quran royak guana. Azali menetapkan sebagai Quran royak. Pada ni. Hak Quran royak ni hak hukum syarak. Hak sebut kata harus Allah memasukkan orang beriman ke dalam neraka, harus Allah memasukkan orang kafir ke dalam syurga. Harus tu kau akal aje. Kau akal nilai kok mana? Nilai Tuhan kuasa kan. Harus akal. Kita tilik kepada Quran royak.
Orang yang beriman balasannya syurga. Orang yang kafir tempatnya neraka. Kemudian apa yang Quran royak, orang beriman syurga, orang mati dalam iman tu wajib syurga. Azali pun menentukan syurga lah juga. Tak lari dah hak Quran dengan hak azali tu. Hak tempat azali tu nak cerita Quran je lah. Hak azali tu sama dengan Quran lah. Jadi Quran mengatakan orang yang beriman tu syurga. Maka wajiblah syurga. Berdasarkan kepada hukum syarak, berdasarkan pada Quran yang royak. Sebab hukum syarak, hukum berdasarkan kepada hak syarak yang menyatakan. Manapun hukum syarak terhenti atas syarak yang kata. Syarak yang menghantarkan. Syarak kata guna, Quran kata guna, kau kata beriman syurga, kau wajib syurga lah, ikut syarak ah. Orang kafir neraka lah. Orang kafir neraka, maka orang kafir wajib neraka. Hukum akal harus belaka. Hukum syarak dak dah. Hukum syarak ni hukum berdasar kepada Quran hadis. Hukum akal ni pakai sini, pakai logik. Tuhan kuasa kan? Boleh tak Tuhan nak ubah orang beriman dalam neraka? Hak dia. Orang kafir di syurga, hak dia. Boleh. Akal-akal je ni. Pada ni. Tuhan janji dah kan orang beriman dan beramal soleh syurga. Lepas tu Tuhan kata dah kan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala tidak menyalahi janji. Tu hukum syarak. Jangan macam mana boleh berlaku orang beriman masuk neraka ni? Kan ada salah kat mana? Ada, itu hukum akal, bukan hukum syarak. Kemudian pula orang beriman tetapi derhaka. Orang beriman dan beramal soleh wajib syurga. Orang kafir wajib neraka. Itu hukum syarak. Orang beriman tetapi dia tidak, orang beriman yang fasik. Orang beriman yang fasik harus syarak syurga direct, harus syarak masuk neraka dulu. Itu harus syarak. Tanda ni. Orang beriman dan beramal soleh wajib. Orang mati dalam iman wajib syurga. Beriman dan beramal soleh wajib syurga direct. Beriman tetapi derhaka wajib syurga, wajib syurga. Syurga direct ataupun neraka dulu harus syarak. Berapa harus? Sebab Quran kata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain daripada dosa syirik bagi sesiapa yang Tuhan kehendak. Jadi dia tidak syirik, dia beriman tetapi dia derhaka. Tuhan mengampuni sesiapa yang Tuhan kehendak. Jadi kemungkinan waktu masuk dalam Tuhan kehendak, Tuhan ampun dosa dia, syurga direct walaupun dia banyak dosa. Tuhan tak kehendak ampun dia, maka dia kena masuk neraka sebanyak mana dosa dia lakukan. Pada ni panggil harus syarak. Sebab Quran kata Tuhan mengampuni dosa selain dari syirik. Pasti neraka ni lah. Tapi kepada siapa yang ia kehendak. Yang kehendak ni masuk tak kita, tak tahulah, atas kehendak Tuhan lah. Jadi kalau seseorang yang beriman tapi derhaka, harus syarak syurga direct dan harus syarak kena masuk neraka dulu. Tapi kalau mati dalam iman wajib syurga. Segera jika kalau beriman dan beramal soleh. Kalau beriman tapi fasik, harus je lah tu. Boleh terima. Sebab Tuhan kata dah seumpama tu. Adapun hak mati kafir, hak tu wajib neraka. Sebab Tuhan ayat terang-terang dah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mati kafir wajib neraka. Itu hukum syarak, hukum berdasar pada Quran hadis yang menyatakan. Dari segi hukum akal boleh belaka. Hak Tuhan kan, tu hukum akal. Ni kadang-kadang orang keliru dengan hukum akal ni.
Boleh kata harus lagi orang beriman masuk neraka, orang kafir masuk syurga. Harus tu hukum mana? Bukan hukum syarak. Hukum-hukum akal je hak tu. Ada ni, hukum akal. Lepas tu kalau benda ni tak boleh nak perjelas molek, tak ada ceritalah hukum akal hak bab tu. Macam ginilah. Dia ceramah. Kemudian ditanya orang-orang hak ada. Ditanya soalan tu jelas sangat dah. Berlakunya qiyamah. Dari segi hukum akal. Tanya soalan tu memang jelas sangat dah. Berlakunya qiyamah dari segi hukum akal, jatuh wajib pada akal, ataupun harus pada akal, ataupun mustahil pada akal. Berlakunya qiyamah. Dia teratih tanya. Ni dikira macam ceramah yang pertama lah. Nak baca kitab tauhid, dia pun tanya. Dia tanya hukum akal lah. Dia tanya hukum akal. Gitu je lah orang ni kadang-kadang dia semabur sikit tukar. Wajib kiamat. Wajib lah. Yang penceramah ni tanya dari segi hukum akal. Wajib pada akal kiamat. Harus pada akal berlakunya kiamat. Mustahil pada akal berlakunya kiamat. Semua jawab wajib belaka. Ada seorang tu ustaz juga, ustaz tempatan. Wajib juga. Apa dia wajib pada akal ni? Perkara yang akal tak terima sama sekali, nak kata ada. Contohlah, kita kata kiamat. Wajib pada akal dengan bahawa apa? Akal tak terima sama sekali kalau tak berlaku kiamat. Gitu. Tak diterima akal. Ni kalau dunia comel ni, comel sama-sama. Akal boleh terima ke tak? Boleh terima ke tak? Akal boleh terima ke tak? Ni orang tengah comel ni, dunia tengah comel ni. Lepas tu comel sampai bila-bila. Akal boleh terima tak? Boleh terima. Apa kata wajib kiamat? Akal boleh terima tak? Comel tak acah-acah tak kiamat. Akal boleh terima. Comel akal boleh terima tak acah? Boleh terima. Kita terima akal kalau kata acah. Boleh terima. Kalau kata comel tak kiamat pun akal boleh terima. Kalau kata kiamat hancur pun akal boleh terima. Dia panggil harus pada akal. Haruslah pada akal. Pening. Dah Quran duk ayat. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Qiyamah akan berlaku tak ada ragu. Tu hukum syarak. Tilik kepada syarak. Dan Quran kata qiyamah akan berlaku, hadis kata qiyamah akan berlaku, wajib qiyamah, itu hukum syarak. Hukum yang berdasarkan pada Quran, hadis, ayat. Tadi boleh nilai ku akal. Ada ni. Kalau nilai qa'adah pula kiamah ni. Kalau nilai qa'adah wajib, harus, mustahil, ada. Wajib ada. Berlaku sama dah. Harus ada. Mustahil lah sebab tak pernah berlaku. Mustahil ada, tak pernah berlaku, mustahil lah. Tapi akal harus. Syarak wajib lah. Sebab Quran kata gitu. Dia hukum akal ni, kalau kita berhadapan dengan orang yang tak ada syarak, kita ni orang ada syarak, ada Quran hadis, kita pakai hukum syarak lah. Orang tak ada syarak, tak ada agama, orang kafir. Hukum akal ni boleh tarik minat dia. Mana boleh tarik hukum akal? Sekarang ni dunia comel. Akal boleh terima tak dunia yang comel akan jadi hancur? Kan dia duk kaji, kan dunia ni jadi tua dah, dunia ni begitu begini. Akal boleh terima tak dunia akan hancur? Boleh terima. Ada apa tu? Janji dia boleh terima je dulu. Mula masa dia kata tak mungkin tu ada. Akal boleh terima tak berlaku kiamat? Akal boleh terima. Boleh terima tak apa dah?
Bila terima tu kat ngasih kan datangkan ayat Al-Quran hukum syarak kita pula. Gitu ni. Pandai ni. Sebab kita kalau nak ngadak dengan kafir, tak boleh baca hak syarak, tak boleh baca hak Quran, tak boleh baca hak hadis. Dia tak terima awal hak tu. Kita nilai kau akal dulu. Cerita kau akal dulu. Dia akal boleh terima je. Okey dah tu. Akal boleh terima. Kadang-kadang Quran pun pakai logik akal juga untuk kita boleh faham. Macam dalam hak Yasin tu. Ini. Hak di hujung Yasin tu, hak sudah hancur dah kita ni. Adakah kembali balik kita ni apa? Hak dalam apa? Di hujung dah Yasin tu. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang yang sudah hancur? Hancur dah tulang ni. Siapa yang akan menghidupkan kembali? Kul, Tuhan kata jawab oleh kamu. Yang menghidupkan kembali tulang yang hancur, yang buat hak mula-mula itu. Hak buat mula-mula itu ada tak tulang? Tak ada ke apa satu. Boleh buat daripada tak ada pada ada. Sekarang ada cuma tulang hancur. Pelik apa Tuhan yang sama yang akan menghidupkan kembali? Kan kita dulu kan kosong, tak ada ke apa satu kan. Tuhan mengadakan kita daripada tiada. Sekarang ni tu ada tapi jadi tulang tu hancur tapi ada. Kalau Tuhan yang daripada tak ada mengadakan hak hancur, pelik apa Tuhan yang sama mengadakan semula? Mana jawapan tu? Logik tak dengan akal? Logik akal tu. Sekarang ni kalau tanya siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur? Yang menghidupkan kembali Tuhan yang buat hari tu. Hak tak ada ke apa satu. Ni ada cuma hancur. Dah pelik apa hak tak ada Tuhan boleh buat. Hak hancur sama betul Tuhan boleh buat. Yang ni panggil akal. Anda ni. Sebab tu dia akal ni perlu. Tapi untuk kata ni orang hak tak ada syarak tu. Orang tak ada syarak kafir, cerita akal dulu. Dia nampak makan tak akal, harus qiyamah. Harus qiyamah akal boleh terima. Baru lagi pada Quran royak, hadis royak tu pergi pada syarak. Itu gunanya akal. Faham tak ni? Dan dia tak terima syarak kan. Quran dia tak terima dah orang kafir ni. Hadis dia tak terima dah. Takkan kita nak qala Allah, qala Rasul. Dia tambah tu. Dia pakai logik akal. Ada ni. Dia tengok kajian di sekarang kan. Dunia sudah begitu gini. Tengok tu. Akal dia terima tak? Dunia hancur. Akal dia terima. Dia hancur tu Quran yang beritahu. Dia pun tertarik. Quran royak ni. Dia pun boleh terima Quran. Mengucap dia ke masyarakat. Gitu je lah. Jadi hak cerita hak ukur akal ni setakat logik je lah. Mana kekuasaan Tuhan. Orang beriman dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang kafir dimasukkan dalam syurga. Tu akal haruslah. Tapi syarak telah menyatakan dah. Orang beriman beramal soleh syurga. Orang yang kafir neraka. Orang kafir mustahil nak masuk syurga. Sebab Quran kata dah la yadkhulunal jannata hatta yarijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan masuk syurga orang kafir sehinggalah masuk oleh unta yang besar ke dalam lubang jarum yang halus. Unta yang besar masuk lubang jarum yang halus tu mustahil, maka mustahil jugalah orang kafir nak masuk syurga. Dah Quran kata mustahil, maka mustahil pada syarak orang kafir masuk syurga. Tu ki hak syarak. Ki hak akal harus. Tadilah ki akal dunia qiyamah harus dah syarak royak Quran hadis royak, maka wajib pada syarak qiyamah akan berlaku. Ada ni. Mati hidup kembali. Mati hidup kembali
Harus je akal boleh terima. Mati senyap akal boleh terima. Mati dia kembali akal boleh terima. Dan Quran kata summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Dan kiamat akan dibangkitkan kembali. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Dibangkitkan kembali. Maka bangkit kembali itu wajib pada syarak. Sebab Quran royak. Ada ni. Jadi nak kena bezalah antara hukum akal, hukum adah dan hukum syarak. Hukum akal, ni nilai hukum akal, logik tak logik. Hukum adah, nilai hukum berlaku sama-sama. Hukum syarak, Quran royak guana, hadis royak guana. Tu hukum syarak. Kemudian hak tajuk kita ni, hak suruh iradah, suruh redha dan ilmu ni sama semula, tapi kalau kita kemah dah di tajuk terdahulunya berkaitan dengan iradah Allah, baik dan jahat iradah Allah, maka iradah dan redha pastilah di sini kata lain. Lain ni makna apa? Tidak berlaziman. Iradah, redha berlaziman perkara baik. Iradah, redha tidak berlaziman perkara jahat. Gitu. Faham tak ni? Iradah menentukan beriman dan beramal soleh. Beriman beramal soleh, Allah redha. Iradah menentukan kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat Allah tidak redha dan Allah tidak suruh. Maka iradah Allah perkara yang jahat, kufur, maksiat tidak berlaziman dengan redha dan suruh. Ada ni. Jadi apa yang Tuhan perlakukan kepada kita itu adalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah redha ke kita? Redha tu perkara lain. Ada ni. Ini contoh-contoh. Kita dapat pangkat tinggi, dapat kejayaan tinggi, kita hidup berjaya atas dunia, iradah Allah. Allah redha ke tak? Redha tidak berlaziman dengan Allah iradah. Kalau Allah iradah dapat kedudukan tinggi, jadi kaya, Allah Taala redha, orang kafir lama mana? Hak berjaya segala-gala orang kafir kan sekarang ni. Mari mana tu? Mari dia iradah Allah. Dan Allah redha orang kafir? Dah. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah? Tak saya tanya kerja Allah. Tapi kita ahli sunnah, iradah Allah, redha Allah tidak berlaziman. Tak faham sini kadang-kadang kami menang, kami berjaya, kami boleh memerintah, itu kehendak Allah, pasti Allah redha akan kami. Jahil akidah. Sekarang siapa yang menang? Siapa yang kuasa besar? Amerika. Allah redha. Siapa yang menang? Siapa menjaya sama? Israel. Allah redha. Itu iradah Allah. Tapi redha Allah lain. Kita ahli sunnah wal jamaah. Ni orang salah faham. Kami menang, kami boleh memerintah, Allah redha kami. Kamu kalah, Allah tidak redha kamu. Itu orang jahil akidah. Itu orang jahil akidah. Kemenangan, kejayaan, iradah Allah. Ahli sunnah, iradah, redha lain-lain. Kamu menang, kamu berjaya, kamu beriman dan beramal soleh, Allah iradahkan kamu menang dan Allah redhakan kamu. Bukan kerana menang, kerana kamu beriman dan beramal soleh. Dia tajuk kita ni sebenarnya panjang ni tajuk ni. Sebab banyak timbul kekeliruan hak berkaitan dengan iradah Allah serta dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.